Berita Al-Hijrah 27 Muharram 15 September, suami rentung depan rumah. Syabu lebih setengah tan ditinggalkan dalam semak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Berita Al-Hijrah malam ini bersama saya Azizah Arifin. Seorang lelaki maut dalam kebakaran rumahnya di Taman Malik Al-Ustar dipercayai terhidu asap ketika cuba memadam api. Kaki tangan syarikat air Darul Aman Sada Roslan Abu Bakar 56 itu ditemui rentung dalam keadaan sujud selepas terperangkap di pintu hadapan rumah ketika memadam api. Menurut bapa saudara Allahyarham Abdul Rahman Bakar 75 tahun, mangsa masuk semula ke dalam rumah ketika api sedang marak untuk mengambil kunci kereta dan cuba memadam api, namun mangsa tidak sempat keluar lalu terperangkap di pintu hadapan rumah berkenaan. Abdul Rahman berkata dia tidak sedap hati apabila terdengar bunyi siren bomba di hadapan rumahnya. Berkemungkinan ada kejadian besar kerana ketika ini penduduk di kawasan Kota Star masih dalam pelaksanaan Perintah Kawalan Pergerakan diperketatkan PKPD secara pentadbiran sejak Jumaat lalu disebabkan penularan COVID-19. Abdul Rahman berkata kali terakhir dia bertemu dengan arwah 2 hari lalu ketika mangsa datang ke rumahnya di Tambak Bunga Jalan Kuala Kedah untuk meminjam penebuk lubang untuk memasang cermin bilik air rumahnya di sini. Dia terkilan kerana hajat arwah untuk tunaikan umrah tidak kesampaian. Masa tadi saya nak sembahyang subuh. Lepas tu dengar siren bomba dia daripada Kuala Kedah. Dia pasal ingat nanti pasal apa bomba dia bunyi. Hujan takkan bomba keluar. Lepas tu lah. Lepas sembahyang subuh tu keluar masuklah. Jadi duk semak-semak semua dia menyungut ni lah. Dia kata dia umrah tak boleh pergi lah, tak larat. Itu je. Dia kata nak sakit kaki apa. Baik, dan kini kita saksikan perutusan khas Perdana Menteri Tan Sri Muhyiddin Yassin berhubung situasi semasa COVID-19. 69 orang. Dari jumlah ini, 9,209 kes telah sembuh dan discharge daripada ward, menjadikan kadar kesembuhan sebanyak 92.4%. 128 kes telah dilaporkan meninggal dunia, menjadikan kadar kematian sebanyak 1.28% dan 1,395,578 individu telah disampel, menjadikan kadar ujian COVID-19 yang dijalankan di Malaysia adalah 41.8 orang bagi setiap 1,000 penduduk. Secara keseluruhannya, terdapat 108 kluster yang telah dilaporkan kepada Crisis Preparedness and Response Centre atau CPRC kebangsaan. Daripada jumlah ini, 11 kluster masih aktif, manakala baki 97 kluster telah diisytiharkan tamat. Sehingga kini, kluster Seri Petaling yang telah diisytiharkan tamat pada 8 Julai 2020 merupakan kluster yang terbesar jangkitan COVID-19 di negara ini. Kluster ini telah merekodkan sejumlah 3,375 kes positif selepas ramai 42,023 individu disaring. Walaupun negara kita setakat ini telah berjaya menangani penularan wabak COVID-19 dengan baik, saya berasa agak bimbang kerana terdapat peningkatan jumlah kes positif COVID-19 yang agak ketara sejak kebelakangan ini. Sepanjang tempoh 14 hari yang lalu, sebanyak 615 kes baru telah dicatatkan. Peningkatan ini turut menyaksikan 3 buah daerah yang merekodkan 41 kes atau lebih sepanjang tempoh 14 hari yang lepas. Daerah-daerah
yang dikategorikan sebagai merah ini ialah Kota Star di Kedah dan Tawau serta Lahad Datu di Sabah. Sementara itu, jumlah keseluruhan pelawat daripada luar negara yang dikesan positif COVID-19 sepanjang tempoh 3 April hingga 15 September 2020 adalah seramai 1,017 orang. Dan buat masa ini, berdasarkan dapatan yang diperolehi oleh para penyelidik daripada seluruh dunia dan tren kes yang dilaporkan, pandemik COVID-19 dilihat masih menular secara aktif dan dijangka akan berterusan untuk suatu tempoh masa yang agak lama. Ini mengambil kira faktor pencegahan dan kawalan penularan jangkitan COVID-19 secara berkesan yang memerlukan kewujudan rawatan spesifik dan vaksin yang efektif serta selamat untuk digunakan. Dengan situasi ini, saudara-saudari sekalian, sesiapa saja mungkin terdedah kepada risiko jangkitan COVID-19 pada ketika ini. Tidak terkecuali, Malaysia juga masih mengalami penularan wabak ini secara aktif. Kes harian COVID-19 yang direkodkan adalah sekitar 1, 2 dan ada kalanya 3 digit tanpa pernah mencatatkan kes sifar. Dan ini memberikan gambaran bahawa rantaian jangkitan COVID-19 di Malaysia masih belum dapat diputuskan sepenuhnya. Justru saya ingin mengingatkan saudara dan saudari sekalian supaya terus berwaspada, jangan leka. Peraturan-peraturan berkaitan kuarantin, pemakaian penutup hidung dan mulut dan pematuhan kepada SOP masih berkuat kuasa. Saudara dan saudari mesti terus berdisiplin dan patuh kepada peraturan. Ini penting supaya kita dapat mengawal penularan wabak COVID-19 ini. Kerajaan tidak teragak-agak untuk melaksanakan perintah kawalan pergerakan diperketatkan atau PKPD di kawasan-kawasan yang mencatatkan kes-kes baru COVID-19 yang tinggi. Selain itu, saudara dan saudari mestilah kerap mencuci tangan dengan air dan sabun atau menggunakan hand sanitizer. Elakkan bersalaman atau bersentuhan. Dan jika saudara dan saudari berada di tempat awam ataupun di tempat yang sesak, pakailah penutup hidung dan mulut. Jangan berasa janggal ataupun kekok untuk memakainya. Pemakaian penutup hidung dan mulut telah menjadi kebiasaan dalam masyarakat kita. Kini kita semua mesti memainkan peranan sebagai petugas barisan hadapan dengan terus mengamalkan norma baru dalam kehidupan kita. Saudara dan saudari juga mestilah segera mendapatkan rawatan jika mempunyai gejala seperti demam, batuk ataupun sukar untuk bernafas. Saudara dan saudari yang saya kasihi sekalian, tanpa rawatan yang spesifik dan vaksin yang berkesan serta selamat untuk menangani penularan jangkitan COVID-19, pembudayaan norma baru yang saudara dan saudari sedang amalkan pada waktu ini adalah suatu langkah yang amat kritikal. Saya berharap norma baru ini akan menjadi kelaziman dalam kehidupan seharian kita. Ini kerana Malaysia masih berada dalam peperangan menentang COVID-19. Dalam situasi ini, disiplin dan pematuhan masyarakat terhadap peraturan dan SOP yang ditetapkan adalah amat penting untuk memutuskan rantaian jangkitan COVID-19. Matlamat kerajaan bukan hanya untuk melandaikan lengkok penularan, tetapi juga memastikan wabak jangkitan ini dapat dikawal untuk suatu tempoh yang panjang.
Kawalan sempadan negara juga akan terus dipertingkatkan untuk mengekang aliran kemasukan individu yang berpotensi dijangkiti COVID-19 ke dalam negara kita. Sempadan negara kita masih ditutup kecuali untuk tujuan perniagaan termasuk pelaburan dan pendidikan dengan syarat-syarat pematuhan SOP tertentu yang ketat juga. Jika dibandingkan dengan situasi di beberapa negara luar, terdapat negara yang masih berusaha keras untuk menangani penularan jangkitan COVID-19 yang belum lagi menunjukkan tanda untuk reda. Malah, beberapa buah negara kini menghadapi ancaman gelombang baru penularan COVID-19. Perkara yang sama boleh berlaku di Malaysia jika kita leka dan memandang remeh penularan wabak ini di peringkat global. Walaupun kawalan sempadan negara yang ketat menimbulkan sedikit kesukaran khususnya kepada saudara dan saudari yang mempunyai urusan di luar negara, tindakan tegas perlu diambil untuk melindungi rakyat dan negara kita daripada wabak yang mengancam nyawa ini. Kita perlu mengimbangi antara keperluan untuk melindungi nyawa dan kehidupan rakyat Malaysia. We must strike a fine balance between protecting lives and the livelihoods of all Malaysians. Justru kerajaan tidak akan terburu-buru untuk membuka sempadan negara. Malah kawalan sempadan negara kita akan terus diperketatkan, termasuk meningkatkan usaha menghalang kemasukan pendatang asing tanpa izin. Dan saya juga ingin menasihatkan penduduk di negeri Sabah supaya lebih berhati-hati. Peningkatan kes-kes baru COVID-19 amat ketara di negeri Sabah, khususnya di daerah Tawau dan Lahad Datu. Dalam keadaan negeri Sabah sedang menghadapi pilihan raya negeri, saya ingin mengingatkan saudara dan saudari yang berada di negeri Sabah supaya senantiasa mengamalkan norma-norma baru kehidupan dengan lebih berdisiplin lagi. Kepada petugas-petugas pilihan raya, pastikan semua aktiviti kempen dijalankan mengikut SOP yang ditetapkan oleh Kementerian Kesihatan Malaysia dan Majlis Keselamatan Negara. Dalam keadaan biasa, semasa musim pilihan raya ini ramai yang akan berkumpul dan bersalaman. Nasihat saya, elakkanlah sebarang perkumpulan di tempat yang sesak dan sempit. Elakkan juga bersalaman dengan pengundi. Saya fikir para pengundi pun faham kalau mereka yang turun berkempen tidak menghulurkan tangan untuk bersalaman. Yang penting kita saling melindungi antara satu sama lain supaya tidak terkena jangkitan COVID-19 ni. Kita jaga kitabah. Saudara dan saudari yang saya kasihi sekalian, saya ingin mengingatkan kita semua akan kesan sekiranya kes-kes COVID-19 meningkat dengan mendadak dan PKP terpaksa dilaksanakan semula. Akibatnya tentulah amat buruk kepada kehidupan kita dan ekonomi negara kita. Kita tidak boleh ke mana-mana dan tinggal di rumah sahaja seperti yang sedang pun dikuatkuasakan di Kota Star Kedah pada masa ini. Nauzubillah. Justru saya berharap kita semua akan terus cekal, tabah dan berdisiplin dalam menghadapi penularan wabak COVID-19. Ingatkan diri kita supaya terus membudayakan amalan norma-norma baru kehidupan. Selain tindakan-tindakan yang diambil oleh kerajaan, amalan norma baru kehidupan oleh saudara dan saudari sekalian adalah faktor yang amat penting dalam usaha kita untuk memutuskan rantaian jangkitan COVID-19 ini. Oleh itu, berhati-hatilah. Lindungi diri anda, lindungi keluarga anda, lindungi orang-orang di sekeliling anda, dan sama-samalah kita berdoa semoga segala usaha yang kita lakukan dalam memerangi COVID-19 ini akan berjaya insya-Allah.
Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berang ditegur jiran kerana menagih dadah, seorang lelaki berusia 46 tahun bertindak menyerang rumah jiran dengan kapak dan batu. Menurut Ketua Polis Kulim, Superintenden Azhar Hashim, dalam kejadian jam 2 petang semalam, mangsa seorang lelaki berusia 27 tahun terkejut apabila ternampak suspek berada di luar rumah dengan kapak di tangannya. Katanya suspek berdiri di luar rumah sambil memekik mahu mendetak mangsa, lalu mangsa menutup pintu dan mengunci dari bahagian dalam. Suspek yang berang kemudiannya telah mengikat pintu rumah mangsa dengan kain dan membaling batu ke arah cermin rumah. Tidak cukup dengan itu, suspek turut membaling batu ke arah kereta jenis Pro 2 Axia milik mangsa dan mengenai bahagian belakang sebelah kanan sehingga kemik sebelum suspek bertindak melarikan diri. Suspek bagaimanapun ditahan bahagian siasatan jenayah IPD Kulim kira-kira 3.45 minit petang Isnin. Suspek direman 4 hari bermula hari ini sehingga 18 September bagi membantu siasatan. Turut dirampas sebilah kapak berukuran 78 cm dan kes disiasat mengikut Seksyen 427 Kanun Kesiksaan. 5 lagi kerbau Mowgli Malaysia mati. Justru Jabatan Perkhidmatan Veterinar JPV Terengganu menutup kandang kerbau milik Muhammad Syukur Khamis, 15 tahun atau lebih dikenali sebagai Mowgli Malaysia daripada dikunjungi orang ramai. Penutupan kandang kerbau dengan tali penghalang amaran itu dijalankan mengikut Akta Binatang 1953, Akta 647, Kawalan Penyakit bagi menghadkan kemasukan orang awam ke kawasan kandang, seterusnya mengelakkan penularan wabak hawar berdarah ke kawasan lain. Pengarahnya Dr. Muhammad Termizi Ghazali berkata, ada bakteria hawar berdarah dalam kandang kerbau itu. Kehadiran orang ramai selain penternak lain boleh menjadi punca penularan ke lokasi lain. Katanya hawar berdarah cepat merebak sekiranya tidak dikawal. Termizi berkata pihaknya juga akan memberi taklimat berkaitan wabak tersebut kepada penduduk setempat serta penternak lain di Kampung Banggul Katong. Ternakan yang mempunyai antibodi yang kuat akan mengambil masa untuk mati, tetapi ia tetap menjadi pembawa hawar dan boleh menjangkiti ternakan lain. Pihaknya berharap penternak tidak memindahkan ternakan dari kawasan yang mempunyai kes ke kawasan lain dalam tempoh terdekat. Sebaiknya kurung ternakan di kandang ternak masing-masing dan hadkan kedatangan orang luar ke kandang. Sejak Rabu minggu lalu, 36 daripada 110 kerbau milik Muhammad Syukur mati akibat hawar berdarah. Hakim Mahkamah Session Selayang Syafira Muhammad Said tidak membenarkan 4 ahli lembaga pengarah yang juga adik-beradik dan seorang pengurus kilang dibebaskan dengan ikat jamin sementara menunggu sebutan kes semula pada 27 Oktober depan. Mereka merupakan defendant kes melepas dan melupuskan bahan buangan mengandungi bahan berbahaya ke Sungai Gong Rawang sehingga menyebabkan penduduk Lembah Kelang mengalami masalah air beberapa hari. 4 ahli lembaga pengarah yang juga adik-beradik itu ialah Yip Kok Wai 53, Yip Kok Mun 58, Yip Kok Queen 70 dan Yip Kok Wong 60. Seorang lagi ialah pengurus bengkel Ho Vun Leong 59. Kesemua mereka mengaku tidak bersalah atas 2 pertuduhan yang dibacakan. Bagi pertuduhan pertama, kesemua mereka didakwa melakukan khianat dengan menyebabkan bahan buangan yang mengandungi bahan berbahaya daripada bengkel Yip Chi Sing and Sons Sdn Bhd dilupuskan ke dalam alur air yang akan mengalir ke dalam Sungai Gong dengan mengetahui bahawa ia akan menyebabkan susut bekalan air bagi minuman manusia. Tertuduh didakwa melakukan perbuatan itu di Kampung Sungai 2, Rawang antara 2 dan 3 September lalu. Mengikut Seksyen 430 Kanun Keseksaan, penjara maksimum 30 tahun dengan denda atau kedua-duanya. Mengikut pertuduhan kedua, mereka dengan niat bersama dituduh telah melepaskan bahan buangan mengandungi bahan berbahaya dari bengkel sama ke dalam alur air yang akan mengalir ke sungai sama tanpa lesen di tempat dan masa sama.
Bagi kesalahan itu, mereka didakwa mengikut Seksyen 25/1 Akta Kualiti Alam Sekeliling 1974. Jika sabit kesalahan, denda RM100,000 atau penjara hingga 5 tahun atau kedua-duanya. Syabu bernilai RM23.4 juta dirampas selepas polis Kelantan mengejar sebuah kenderaan pacuan 4 roda sejauh 10 km sebelum ia ditinggalkan di Kampung Cerang Melintang, Tumpat, Sabtu lalu. Ketua Polis Negeri Deputi Komisioner DCP Syafiin Mamat berkata, dadah seberat 584 kg itu ditemui dekat ruang simpanan barangan dan tempat duduk belakang kenderaan. Sebelum kejadian, anggota Agensi Kawalan Sempadan Malaysia AKSEM melihat kenderaan itu berada dalam keadaan mencurigakan di sekitar Kampung Teluk Jering pada jam 6.15 petang sewaktu mereka sedang mengadakan rutin rondaan. Susulan itu, anggota AKSEM bertindak mengejar kenderaan terbabit namun terdapat sebuah lagi kereta jenis Proton Satria yang dipercayai milik Tonto mengekori dan menghalang laluan kenderaan pihak berkuasa. Anggota AKSEM terpaksa melepaskan satu tembakan amaran ke udara agar kedua-dua kenderaan itu berhenti. Bagaimanapun mereka berjaya melarikan diri dan menyelinap masuk ke dalam kawasan hutan di Kampung Teluk Jering sebelum jejak mereka hilang selepas 10 km melarikan diri. Atas maklumat awam, pada jam 7 malam, polis telah menemui kenderaan pacuan 4 roda itu di dalam semak Kampung Cerang Melintang. Jadi dua anggota MPB telah ke lokasi dan menjumpai kereta dalam keadaan berkunci dan masih terdapat beberapa guni dalam kereta tersebut. So kemudiannya MPB ini telah membawa balik kenderaan tersebut ke IPD dan apabila semakan dibuat telah mengenal pasti bungkusan tersebut mengandungi dadah syabu yang berjumlah hampir 500 kilogram. Berdasarkan siasatan, polis tidak menolak kemungkinan kesemua syabu itu diseludup dari negara jiran untuk diedarkan di pasaran tempatan. Siasatan juga masih dijalankan untuk mengenal pasti sama ada dadah ini mempunyai kaitan dengan sindiket yang ditahan dalam rampasan dadah bernilai RM42 juta baru-baru ini. Kes disiasat mengikut Seksyen 39B Akta Dadah Berbahaya 1952 dan Seksyen 186 Kanun Keseksaan kerana menghalang tugas penjawat awam. Di Pahang, seorang pembantu agensi anti dadah kebangsaan AADK mengaku tidak bersalah di Mahkamah Session Kuantan atas tuduhan cuba memperoleh rasuah RM500 daripada seorang lelaki tahun lalu. Tertuduh G. Dayalan, 56 tahun didakwa cuba memperoleh rasuah RM500 daripada Eng Boon Kiong sebagai dorongan satu perbuatan berhubung hal ehwal prinsipal dengan mengeluarkan nama lelaki tersebut daripada senarai orang yang dikehendaki AADK. Perbuatan itu didakwa dilakukan di Restoran Insaf Cemerlang kira-kira jam 1 petang pada 16 Februari 2019. Dia didakwa mengikut Seksyen 17(A) Akta Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia SPRM 2009. Jika sabit kesalahan, dipenjara tidak lebih 20 tahun atau denda 5 kali ganda nilai suapan atau mengikut mana-mana lebih tinggi atau kedua-duanya sekali. Mahkamah kemudian membenarkan tertuduh diikat jamin RM6,000. Kes akan disebut semula 15 Oktober depan. Pegawai atasan polis di Raja Malaysia PDRM yang didapati mengarahkan anggota bawahan membuat kerja peribadi serta menyalahguna aset kerajaan akan dikenakan tindakan di bawah Akta Undang-Undang Suruhanjaya Bebas Aduan dan Salah Laku Polis IPCMC. Pengarah Jabatan Integriti dan Pematuhan Standard JIPS Bukit Aman, Datuk Zamri Yahya berkata, kesalahan terbabit akan termasuk dalam kategori kesalahan salah laku. Sebenarnya saya pegawai atasan, saya minta pegawai anggota tu teruskan hal-hal keluarga saya, buat isteri saya ke pasar, anak ke sekolah, semua salah laku yang tak patutnya diamalkan lah.
Menggunakan kereta pasukan untuk kena peribadi, menggunakan anggota untuk tugas peribadi pun salah laku yang tidak boleh digalakkan kerana kita ni bekerja mengikut keperluan rasmi sahaja. Tegas Datuk Zamri, salah guna kuasa merupakan antara kesalahan yang paling banyak dilakukan pegawai serta anggota PDRM dan beliau memandang serius isu terbabit. Katanya pegawai dan anggota polis yang terbabit dengan salah laku akan berdepan tindakan di bawah Akta Undang-Undang IPCMC dan akta itu akan diguna pakai serta-merta sebaik diwartakan selepas mendapat kelulusan Parlimen yang dijangka pada November. Tegas Datuk Zamri, walaupun hanya 5% pegawai dan anggota PDRM terlibat dalam salah laku, namun ia tetap menjatuhkan imej badan penguatkuasa itu. Seramai 1,503 pegawai dan anggota PDRM telah dikenakan tindakan oleh JIPS atas pelbagai kesalahan tata tertib tahun lalu dan 2,232 kertas siasatan dibuka atas pelbagai kesalahan tata tertib dengan 898 daripadanya sudah diselesaikan. Sakit leher jangan ambil mudah. Alhamdulillah bertemu kembali. Pernah atau tidak anak anda mengadu sakit leher? Jangan ambil remeh. Anak anda mungkin mengalami sindrom leher media sosial. Adakah ia berbahaya dan apa penyebabnya? Saksikan laporan penuh yang disediakan Hanisa Hasanuddin. Sindrom leher media sosial mungkin jarang didengari, tetapi sindrom itu sebenarnya sudah dialami sekian lama. Ia berlaku apabila seseorang itu merasakan ketegangan di bahagian leher dan juga bahu kerana terlalu lama menunduk ke bawah melihat gadget. Sindrom ini boleh dialami kepada semua peringkat umur, tidak kira dewasa mahupun kanak-kanak. Menurut pakar perunding kanak-kanak Hospital Pakar KPJ Tawakal, Dr. Faisal Muhammad Fazli, kanak-kanak lebih cenderung untuk mengalaminya berbanding dewasa. Leher kita ni apabila kita bongkok, ada degree dia, lagi tinggi kita menunduk, melihat mendongak ke bawah lah, mendongak ke bawah, bebanan kepada leher itu makin tinggi. Jadi kalau di kanak-kanak, secara teorinya, kepala kanak-kanak ni kalau kita tengok nisbah kepala kepada badan, kepala kanak-kanak lagi besar daripada badan kalau dibandingkan dengan orang dewasa. Pada orang dewasa, kepala dia tu relatif kepada badan tu kecil. Jadi bebanan kepada leher itu lebih tinggi pada kanak-kanak. Tambahnya, jika ianya dibiarkan, berkemungkinan besar kanak-kanak itu berdepan dengan pelbagai risiko kesihatan, termasuklah kesihatan yang melibatkan mental. Walaupun dia tulis sindrom leher, tapi text neck ni efek dia bukan pada leher saja, pada mata. Kalau pada anak-anak boleh ada masalah minda juga, mana dia menjadi ketagih. Tapi maknanya secara jangka masa panjangnya dia akan efek perkembangan fizikal. Anak-anak mungkin tidak fit lah, tidak aktif. Dan ini kita tahu bila ada masalah seperti ini, lambat laun pada dewasa nanti ada masalah kepada jantung, masalah kencing manis dan sebagainya. Jelasnya, buat masa sekarang, jumlah pesakit yang datang ke hospital disebabkan sindrom berkenaan masih sedikit, mungkin kerana tidak tahu akan kewujudannya. Walaupun begitu, sindrom ini sebenarnya boleh diubati. Dengan langkah pertama adalah, ibu bapa perlu memainkan peranan dalam menghadkan masa penggunaan gadget kepada anak. Gadget juga perlu diletakkan sama paras dengan mata anak supaya tidak berlaku dongakan kepala. Itu kesan kepada kanak-kanak. Jangan lupa saksikan sindrom leher media sosial kepada dewasa pada liputan akan datang. Baik, inilah antara simptom yang dialami oleh sindrom leher media sosial. Bayangkan jika anak-anak anda mengalaminya. Kepada ibu bapa, memang benar pemberian gadget kepada anak-anak itu dapat mendiamkan mereka seketika. Tetapi sanggupkah anda dengan diam sebentar itu sebenarnya memberi kesan yang buruk kepada kesihatan mereka? Hanisa Hasanuddin, Berita Al-Hijrah. Gadget tidak memberi keburukan jika diguna dengan baik.
Menyedari teknologi realiti terimbuh atau augmentative reality AR boleh digunakan untuk menarik minat terutamanya kanak-kanak mempelajari ilmu agama Islam dengan lebih berkesan. Satu aplikasi yang memfokuskan ilmu akhlak Islam iaitu My Syahsiah AR dibangunkan oleh Universiti Sultan Zainal Abidin UNIZA dengan kerjasama Universiti Malaysia Terengganu UMT. Menurut Ketua Projek Dr. Muhammad Hasrul Syuhari, aplikasi ini didatangkan bersama sebuah buku yang memaparkan kandungan akhlak Islam, permainan interaktif dan kamus Arab Bahasa Melayu. Kesemua ini hanya perlu diimbas menerusi telefon bimbit di mana teknologi AR dan pengecaman suara akan memaparkan info dengan lebih jelas bersama video rujukan serta audio. Isi kandungan app ini dia menjelaskan berkenaan akhlak Islam. Berkenaan akhlak Islam tentang ikhlas, tentang bersifat benar, bersifat jujur dan seumpamanya. Untuk memahami tentang sifat-sifat ini, kami membuat satu aplikasi berasaskan permainan dan aplikasi berasaskan kepada voice recognition, pengesan suara. Beliau berkata demikian kepada TV Al-Hijrah di Perpustakaan Universiti Sultan Zainal Abidin, Kuala Nerus. Beliau yang juga pensyarah kanan Pusat Pengajian Usuluddin UNIZA berkata, pembelajaran menerusi AR dapat menarik minat kanak-kanak untuk belajar agama. Meskipun teknologi ini sudah lama wujud, tetapi mengaplikasikannya dalam pengajian agama Islam, terutamanya dalam ilmu adab dan akhlak, masih lagi kurang. Jadi cara kami memperkenalkan kepada kanak-kanak ini antaranya adalah kami membuat satu video berkenaan adab-adab, contohnya adab sebelum tidur, adab bangun tidur, adab masuk tandas, keluar tandas, adab bersama guru dan adab dengan ibu bapa. Aplikasi itu dibangunkan sekumpulan penyelidik Fakulti Kontemporari Islam UNIZA bersama pensyarah Universiti Malaysia Terengganu UMT sejak Mei 2019. Aplikasi ini hanya tersedia di Google Play dan buku My Syahsiah AR akan mula dijual di platform e-dagang Shopee serta dipasarkan ke beberapa kedai menjelang akhir tahun ini. Inovasi My Syahsiah AR juga telah mendapat beberapa pengiktirafan di peringkat kebangsaan, antaranya Anugerah Emas Pencipta 2019 dan Anugerah Emas UCell 2019. Satu lagi kluster baru dikesan iaitu kluster pulau di Kunak, Sabah. Kes indeks melibatkan wanita warga negara Malaysia berusia 68 tahun dan telah menjangkiti 8 lagi ahli keluarganya. Wanita berkenaan sebelum ini ditemui tidak sedarkan diri di rumahnya sebelum dibawa ke Hospital Tawau dan didapati positif pada 13 September. Hasil saringan kontak rapat dan pengesanan kes secara aktif, 8 kes positif COVID-19 telah dikesan. Kesemua 8 kes tersebut merupakan ahli keluarga kepada kes indeks. Sehingga 15 September 2020, sejumlah 128 individu telah pun disaring dalam kluster ini yang terdiri daripada 109 warga negara dan 19 bukan warga negara. Daripada jumlah tersebut, 9 kes dikesan positif COVID-19. Sementara itu, 23 kes baharu direkodkan hari ini dengan 13 kes tempatan dan 10 kes import. Daripada jumlah kes tempatan, 4 kes melibatkan kluster benteng, tiada kematian direkodkan dan angka kekal kepada 128 kes. 10 usahawan agro dinobatkan sebagai ikon agro Selangor. Menteri Besarnya Datuk Seri Amiruddin Syahri berkata, kesemua usahawan yang diangkat menjadi ikon kali ini merupakan dari kalangan anak-anak muda yang menunjukkan potensi untuk pergi lebih jauh. Sebahagiannya telah dibawa oleh Jawatankuasa Tetap Pertanian maupun Jawatankuasa Tetap Pembangunan Usahawan ke pameran-pameran peringkat antarabangsa di Nanning, di Jepun dan beberapa tempat-tempat yang lain di Singapura. Dan juga tidak ketinggalan pameran-pameran di peringkat nasional yang dibuat di negeri-negeri lain.
Program yang dianjurkan Jawatankuasa Tetap Permodenan Pertanian dan Industri Asas Tani Selangor ini bertujuan untuk mencari ikon agro Selangor yang berupaya membimbing dan menjadi inspirasi kepada para agropreneur yang baru berkecimpung dalam sektor pertanian. Setiap ikon agro Selangor menerima hadiah berupa wang tunai dan insentif input serta peralatan bidang pertanian dengan nilai keseluruhan RM10,000. Sudah 63 tahun negara mengecap kemerdekaan. Hargailah pengorbanan yang telah dilakukan oleh perwira negara menyumbanglah ke tabung pahlawan Angkatan Tentera Malaysia sekarang. Haziq, jumpa kau kat sekolah ya. Bye. Bu, bila ya nak balik? Alung, jaga ibu, jaga adik ya. Kerinduan itu kian dirasai bersama penantian yang meniti hari. Ayah, jangan risau. Alun jaga ibu. Alun jaga adik. Mereka adalah anak-anak perwira. Walau celik matanya tanah air sudah merdeka, namun mereka pasti mengerti dan menghargai sebuah pengorbanan yang suci dan murni. Mereka layak diberi penghormatan atas segala pengorbanan yang telah dilakukan. Bantulah mereka dengan menyumbang ke tabung pahlawan. Sumbangan boleh disalurkan ke akaun Maybank yang tertera di bawah. Sekian berita Al-Hijrah. Jangan lupa menyaksikan 60 minit bersama Panglima Angkatan Tentera Jeneral Tan Sri Datuk Afendi Buang sempena sambutan Hari ATM ke-87 dan kempen Tabung Pahlawan 2020. Selamat menyambut Hari Malaysia dan Hari ATM ke-87. Kedaulatan negara, tanggungjawab bersama. Saya Azharifin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam. Di daratan, lautan luas maupun awan biru, mereka berkorban tiada penghujungnya. Ketika dunia mencari penawar, mereka cekal abaikan risiko dari dijangkiti. Ketika benteng negara diperkasa, gantingan mereka tetap kukuh, putuskan rantaian wabak digerui. Semuanya kerana Ibu Pertiwi yang dicintai.